Hari ini kita akan merungkai kisah pembunuhan kejam, iaitu Sabiul Malik Syafi'i ataupun lebih dikenali sebagai Along Spoon. Bagi anda yang lahir dan membesar pada era 80 dan 90-an, pasti kenal dengan kumpulan Spoon yang popular menerusi lagu hit Rindu Serindunya. Boleh dikatakan ia antara lagu jiwang paling best sekali pada zaman tersebut. Namun, dalam tempoh singkat kegemilangannya, waktu itu jugalah berlakunya satu memori gelap setelah vokalisnya Along atau nama sebenarnya Sabiul Malik Syafi'i dikabarkan hilang selama 10 hari. Sepanjang tempoh kehilangannya, pada waktu itu bermacam-macam persoalan timbul. Namun kehilangannya mula terjawab apabila polis menjumpainya dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Along telah menjadi mangsa pembunuhan kejam. Dia dibunuh di lereng bukit kilometer 28, Jalan Kuala Kelawang ke Genting Peras, Jelebu, Negeri Sembilan. Pada 25 Disember 1999, Along yang baru sahaja berusia 19 tahun dilaporkan hilang dan ditemui meninggal dunia di dalam satu guni selepas suspek yang merupakan seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal. Suspek ditahan pada 7 Januari tahun 2000. Suspek yang bernama Lance Corporal Muhammad Yaakob dihadapkan ke mahkamah pada 19 Januari tahun 2000 atas tuduhan membunuh. Dia dijatuhkan hukuman mati selepas Mahkamah Tinggi Seremban mendapati Muhammad Yaakob bersalah pada 10 April 2002. Pada 29 September 2009, Muhammad Yaakob membuat rayuan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap sabitan hukuman mati terhadapnya. Bagaimanapun, ia ditolak dan keputusan hukuman gantung sampai mati dikekalkan. Pembunuhan itu dikatakan berpunca daripada perasaan cemburu anggota polis itu yang dikatakan ada mempunyai hubungan sulit dengan istrinya. Mayat dia saya isikan dalam guni. Telah saya campakkan di tepi jalan, kata Muhammad Yaakob. Ia bermula daripada seorang pemandu yang membawa mereka berdua. Suspek dan Along duduk di dalam satu kereta di bahagian penumpang. Sepanjang dalam perjalanan itu, ada berlaku perbalahan sehingga suspek menggunakan kekerasan fizikal kepadanya. Ketika itulah suspek bertanyakan mangsa, adakah mangsa mempunyai apa-apa hubungan dengan isteri suspek. Mangsa menafikannya. Suspek kemudian memberitahu yang dia nampak mangsa berdua dengan istrinya dalam kereta. Suspek dikatakan ada ketuk kepada mangsa berkali-kali di dalam kereta kerana geram. Pemandu kereta itu kemudian menyuruh suspek supaya jangan cederakan mangsa. Ketika inilah suspek arahkan kereta supaya berhenti. Kononnya mahu buang air kecil, tetapi mangsa juga turut diheret keluar dan pemandu disuruh balik. Suspek dan mangsa kemudian ditinggalkan di tepi jalan berdua. Ketika inilah berkemungkinan besar segala-galanya berlaku. Pemandu rasa tidak sedap hati dan berpatah balik ke lokasi. Tetapi apabila sudah sampai, pemandu tersebut cuma melihat seorang saja di tepi jalan, iaitu suspek. Mangsa kemudian hilang tanpa kabar berita dan suspek ditangkap sebab dialah orang terakhir kelihatan bersama mangsa. Pemandu kereta menjadi saksi pendakwaan ketika kes dibicarakan. Semasa soal siasat, suspek memberikan satu kenyataan. Mayat dia saya isikan dalam guni. Telah saya campakkan di tepi jalan dan saya setuju untuk tunjukkan tempat itu. Suspek kemudian membawa polis ke lokasi kejadian. Mangsa kemudian dijumpai telah mati. Mayat mangsa sudah reput diikat dalam sebuah guni. Ketika ditemui, mayat berada berkedudukan seperti posisi janin dalam rahim. Terdapat juga beberapa pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pada waktu itu, nama kumpulan Spoon menjadi dambaan dan kegilaan ramai. Mendengar kabar berita kehilangannya, ramai yang cuba ambil kesempatan dengan menghubungi keluarga Along, kononnya dia diculik. Sebagai tebusan untuk dapatkan Along, keluarga harus membayar 500,000 sepanjang tempoh dia hilang. Namun begitu, hasil siasatan polis mendapati ia tidak ada kaitan kerana hanya sekadar penipuan yang dibuat daripada pihak tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan. Malah, menurut laporan M-Star, bapanya kerugian kira-kira 300,000. Kononnya mendakwa Along akan kembali ke pangkuan keluarga. Selepas kematian Along, vokalis pun pernah diganti dengan adik kandung kepada arwah, iaitu Azlong. Namun, masih tidak dapat mendandingi aura suara yang dimiliki Along. Kerinduan peminat terhadap arwah begitu mendalam, bagaikan sudah tiada lagi penggantinya. Namun, sebelum ini, lagu nyanyian kembali dimainkan. Lagu popular arwah yang berjudul Rindu Serindu-Rindunya kini dibawakan oleh penyanyi dari Indonesia, iaitu Firman Siagan. Semoga arwah ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Itu saja daripada kami. Sekian.